Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana sikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, selamat malam lah. Okey. Tadi Afiq ada tanya saya, okey, macam mana kita nak tahu sebenarnya nak pakai macam mana nak, sebab dalam satu hari kemungkinan akan ada dua range. Satu yang combine dengan semalam, satu lagi mungkin akan jadi half day range, maksudnya setengah hari lah, range setengah hari. Okey. Okey. Macam mana kita nak tahu? Macam mana nak tahu nak pakai range setengah hari ataupun setengah hari half day lah. Okey, ataupun full day. Macam mana kita nak tahu dia punya, kita nak boleh guna tak half day range ni? Full day range ni biasalah full day range. Okey, sepenuh hari tu kita boleh tahulah. Biasalah kalau kata tak ada gap apa-apa, kita boleh guna full day range lah. Tapi kalau kata dah jadi half day range macam hari ni, semalam pun ada. Okey, macam mana kita nak tahu boleh guna ke tak half day range tu? Okey, first sekali kita tengok yang semalam punya half day range. Okey, boleh guna ke tak boleh guna half day range? Okey, sebab gap dia agak sikit saja. Gap dia agak sikit, tapi sebenarnya semalam punya range boleh pakai. Bila semalam saya tengok balik video, saya tengok balik chart, sebenarnya range semalam boleh pakai. Cumanya first candle, okey, sekejap. Ramai yang masuk awal sebenarnya. Okey. Okey, tak apalah, kita cerita dia semalam. Kita recap balik lah semalam. Okey, first kali dia buat trend down, candle agak solid. Okey, candle agak solid. Trend down, candle agak solid, dan sebenarnya candle tak pecah 0.382. Okey, candle tak pecah 0.382 iaitu 2990. Okey, first malam, so sell 2989 ataupun 2994. Okey, tapi disebabkan dia tak pecah atas ni, so bila dia kalau kata Q, saya kata mention 2989, takut 2990 ni dia touch sahaja. Okey, bila dia touch sahaja, takut dia kita tak sempat masuk. Okey, kita tak sempat masuk. Itu yang saya ajak. Kalau kata dia tak pecah 0.382, bila dia reverse balik, sell below 0.5. Kalau kata dia pecah atas ni, boleh sell kat 2994 ataupun Q sell stop bawah 2990. Okey, kecil sangat kita bagi besar sikit lah. Okey, tak nampak candle. Okey, kalau boleh hafal lah nota yang saya bagi tu. Kalau kata tolonglah faham dulu apa yang sebenarnya kawan-kawan nak buat. Bukanlah kata signal, nak harap signal tu tak bagus signal tu. Tapi kalau kata kawan-kawan belajar, sebenarnya lagi bagus. Sebenarnya kawan-kawan dapat tahu apa yang kawan-kawan buat sebenarnya. Okey, kalau kata dia tak pecah 0.5 dan dia reverse, boleh sell bawah ni. Okey, dia boleh sell bawah ni 2984. Tapi kebanyakan masa sekarang ni kita tengok pullback, dia cari juga 0.382. So agak bahaya sekarang ni. Cuma pagi tadi dia tak cari 0.382, kita terlepas entry. Okey, kita terlepas entry. Tapi terlepas tak apa, biarlah. Terlepas pun tak apa, tak ada masalah. Tak dapat lagi bagus daripada loss. Okey, kalau yang kedua, yang ni yang first lah, yang satu lah kalau kata tak pecah 0.5. Yang kedua, kalau dia tak pecah 0.382, sekadar touch saja, kita tak sempat masuk sebab kita nak Q kat sini ke, dan kita tunggu dia pecah baru kita nak sell stop ke. Okey, kalau sekadar touch 0.382, bila dia reverse boleh sell bawah 0.5. Okey, sebab dia cantik sebenarnya bila dia tak pecah 0.382. Okey, dia cantik sebenarnya, tapi bila dia pecah pun tak ada masalah.
Asalkan dia tak pecah 0.191. Okey. Asalkan dia tak pecah 0.191. Okey. Okey. Cerita dia macam tu. Okey. So, persoalan dia, kita jawab persoalan dulu. Macam mana nak tahu boleh guna half day range ke tak? Boleh guna yang sekerat hari punya range boleh guna ataupun tak? Okay, first kali make sure lah dia ada trend dulu. Kalau kata kita nak pakai half day range, okay, apa maksud trend tu? Candle first, okay, candle kedua sama ada dia bergerak ke atas, itu uptrend. Okay, tak kisahlah first candle down ke up ke. Okay, kalau dia bergerak ke atas, okay, dua candle move satu direction, itu uptrend. Okay, dua candle move ke bawah, okay, candle move ke bawah, contoh dia buat macam ni, lepas tu dia move ke bawah, itu downtrend. Okay, ramai yang masuk awal-awal tu ingat boleh buy dah. Betul boleh buy sebab nampak candle rejection, tapi sebenarnya dia belum ada trend lagi semalam punya. Okay, petang hari Selasa dia belum ada trend lagi sebab first candle dia yang sampai candle ni dia main dalam first candle lagi. So bila dia main dalam first candle lagi, dia belum ada trend. Okay, dan akhirnya dia pecah. Okay, dia pecah bawah first candle. Bila dia pecah bawah first candle, sini 18 tersilap, 18 ataupun 19, ini 17. So maksudnya dia down trend. Okay, dia down trend. Bila dia down trend, okay, baru tarik Fibo. Semalam ni kita nak tengok yang semalam punya sahaja. Bila dia dah ada downtrend, okay, ni sekerat hari tau. Sebab sini sesi petang. So half day lah, sekerat hari. Half day tu sekerat hari. Okay, yang sini sesi pagi dah untung dah kenyang, cukup tutup. Okay, dah kenyang, cukup tutup. Okay, cerita dia macam ni. Bila dah nampak ada trend ke bawah, kita tengok pula 0.382 dia. Okay, kita tengok pula 0.382 dia. Okay, nak confirm boleh guna ke tak, first kali kita tengok 0.382 dia. Sebab sekarang ni kita perasan kebanyakan pullback dia cari juga 0.382. So kita tengok 0.382 dia 2928. Okey, betul 2928. Okey, lepas tu kita tengok trend pullback dia 2931. Okey, trend down kan, dia pullback dia 2931. 2931 belum pecah 0.191. Okey, belum pecah 0.191. So bila dia belum pecah 0.191, ni half day range, maksudnya bila dia reverse boleh sell 2927. TP1 2921, TP2 2918. Okey, boleh lah 6 ke 9 point boleh. TP3 kena bagi pecah 2917 ke bawah. Okey, lepas tu kita tengok. Okey, lepas tu kita tengok apa jadi bila dia pecah 2931. Apa jadi bila dia pecah 2931? Berbam, dia naik sampai sini.
Itulah magicnya 0.191. So macam yang selalu kata, kalau kata trend down pecah 0.191, carilah buy. Satu lagi logik dia apa kat sini, 0.191 pecah dia boleh naik tinggi, adalah candle seller dikalahkan oleh buyer. Okey, candle seller yang solid ni, yang solid ni dikalahkan oleh buyer. Maksudnya buyer banyak. Tambah pula dia pecah 0.191, trend down half day range, carilah buy 2932 ke 2929 dan terus dia naik. Okey, sebab apa? Bila dia pecah 0.191, okey, trend down, bila dia pecah 0.191, dia nak turun balik, dia kena pecah bawah ni balik. Itu bahaya dia kalau nak masuk 0.191. Okey, sebab kalau kita cut loss kat sini ke, bawah ni ke, tak semestinya lagi dia akan bertukar direction. Tapi kalau kata kita nak reduce risk, okey, boleh lah nak cut loss. Tapi kalau kata cut loss sebenar dia bawah ni ya, contoh dah. Okey, bawah ni ya, contoh dah. Semalam tak ada. Bila dia pecah je 0.3191, dalam candle ni saya rasa dia pick up balik. Ya ke? Tak kot. Mungkin dia pick up balik lah sebab dia pecah. Saya tengok kat sini tu dia tu tak pasti lah. Mungkin sini 2929. Okey, dia pick up 2929, tahu dia naik. Okey, kadang-kadang dia tak pick up pun, dia pecah-pecah je 0.191, boom, dia naik tu. Golden rule dia dekat sini. Okey, macam mana kita nak tahu? First sekali boleh pakai ke setengah hari punya range. First sekali kita tengok dia punya 0.382 dengan 0.191. Okey, carilah trend, tak kisahlah trend down ke trend up ke. Okey, kalau kata dia pecah atas 0.382 pullback dia, tapi dia tak pecah 0.191, bila dia turun balik boleh sell. Kalau tak mau sell kat sini pun tak apa, nak tunggu bawah ni pun tak apa. Okey, tapi bila sell kat sini profit dia sikit je lah. Okey, profit dia sikit je lah. Tapi yang ni tunggu confirmation bawah 0.618. Okey, bawah 0.618. Golden, yang penting nak tahu macam mana, kita tengok 0.382. Okey, 0.382 sama ada half day range ataupun full day range. Okey, tapi last kali dia cari juga. Half day, full day range punya pullback dia cari. Okey, dia cari. Dia tetap cari juga semalam. Tapi cumanya semalam 1, 2, 3 dia tak pecah 2990. Maksudnya bila dia naik bawah atas ni, tak pecah atas ni, bila dia reverse balik sebenarnya boleh sell. Sama ada 67 ataupun tunggu confirmation sell bawah 48. Okey, tapi tak dapat lah sebab semalam dia tak ada nak turun. Hari ni tengok terus jatuh bawah. Okey, terus jatuh bawah. Kita tak ada nak dapat 48 tu. Okey, tak ada nak dapat 48. So hari ni sama tak? Cuba kita tengok hari ni. Betul saya kata dia cari juga 0.382. Tapi pagi tadi kalau kata kita perasan, dia tak cari pun. Cuma range kecil, kalau boleh biarlah kita masuk kat 29, kat 0.382 lah. Okey, kalau range kecil biar kita masuk. Sekurang-kurangnya profit kita nampaklah sedap sikit. Okey, first sekali satu candle, dua candle, so dia jadi uptrend. Okey, dia jadi uptrend. Saya bagi besar sikit. Okey, so dia jadi uptrend. Dia jadi uptrend. So pullback dia sekadar melepasi 0.618. Lepas tu dia naik tu sampai 2198. Nampak tak first? So dia jadi 1, 2, 3 pattern. Ini boleh dikira complete pullback tak? Boleh. Sebab dia dah touch 0.1.
Dia touch 0.618. Dah touch dah, tu dia pecah. Tengok first break sini 15, tak silap saya 15 sini. Break dia cari 18 dulu. Okey, kalau kata kita buy first break 16, dia sampai 18 dulu, lepas tu dia turun bawah balik. Kita dah goyang dah. Dia turun sampai 06 ni. Dia turun sampai 06. 16 tolak 06, tengah floating loss 10 point juga. Okey. Tapi kalau kata kita masuk second break, okey. Satu, dua, ini first break 2918. Tu dia masuk balik, dia pecah lagi sekali, terus dia naik. Sebab tu saya kata breakout, masuklah kali kedua yang dia pecah. Okey. Sebab apa kita takut first break dia fake, dengan lagi satu kita takut dia punya range tak ada, kita tak sempat nak TP. Okey, kita tak sempat nak TP. Tapi kalau ada kali kedua punya break, biar dia break ke atas ni, kali kedua, bila dia break kali kedua, insyaAllah boleh dapat. So 16 sampai 28 tadi ada dalam 12 point juga, lebih daripada 10 point. So bila dia reverse, jangan bagi loss je lah. Okay, dah lebih 10 plus point, bila dia reverse balik jangan bagi loss lah. Tapi 10 point biasa orang ambil dah. Okay, tak ambil pun tak apa, biar je lah. Kalau kata dia reverse balik, jangan bagi loss, itu yang penting, jangan bagi loss. So lepas tu tak ada dah pullback apa pun, tak ada dah. Okay, buka-buka gap down. Okay, buka-buka gap down. Saya tak tahulah pasal politik ke apa ke, sebab tu bukan bidang saya lah. Okay, so buka gap down. Okay, buka gap down. Bila buka gap down, kita tengok dia trend up dulu. Okay, tapi sayangnya sebenarnya trend up ni tadi saya loss sebab saya buy 86, kat loss 84. Nak buat macam mana? Tak apalah, tak sempat nak TP pun. Kurang-kurangnya kalau dia sampai 96 ni okey lah juga. 10 point boleh lah tak mau bagi loss. Tapi kalau kata dia tak sampai 10 point, redor je lah, kat loss je lah. Bila 85 ni 84, sebab saya buy 86. Bila dia naik pullback 86, dia naik balik sampai 94, dia naik sampai 94, baru 8 point, tak sempat nak TP. Bila dia reverse balik, redor loss. Buy 89 pun boleh. Okay, ni half day range. Sebab kita tengok 382 pecah, tapi tak pecah 0.191. So bila dia naik balik, boleh buy. Tapi kalau siapa buy 94 tadi ni, kena kat loss bawah 8 ni, 87. Okay, tapi sebab range kecil, kita masuk dekat area sini lah. Okay, so kat loss lah. Saya kat loss lah tadi 2.86 feel, tak sempat 10 point. Bila dia reverse balik, loss. Okay, loss lah. Nak buat macam mana? So half day range jadi trend down. So apa rules dia nak boleh buat kita pakai? Sama kot macam ni, kita tengok pullback dia pecah. Okay, ni kena padam sebab saya main drag ya. Rules dia sama juga. Rules dia trend down, pullback dia pecah 0.382 tapi tak pecah 0.191. So bila dia reverse balik, sama ada nak sell bawah ni 2889 ataupun 2884. Okey, bila dia reverse balik, TP 181, TP 274, TP 3 trailing lah kalau kata yang holder.
5, 10, 15, 20 point, ikutlah nak trailing macam mana. Tapi dengan syarat atas 10 point janganlah bagi loss dah. Atas 20 point bagilah dapat 10 point sekurangnya. Kalau 30 point dah dia laju kan, movement dia laju, tiba-tiba dah turun dah sampai 30 point, bagilah dapat sekurang-kurangnya 20 point. Okey, tak ada lah menyesal sangat bila dia reverse balik. Nak. Nah, okey. Golden rule untuk half day range. Afiq cakap tadi golden rule. Apa golden rule dia? Golden rule dia kena faham yang tu lah. Trend down, tak pecah atas 0.382 tapi tak pecah 0.191. Maksudnya half day range tu bila dia reverse boleh sell below ni. Okey, boleh sell below ni. Tapi kalau kita nak Q siap-siap kat 9.4. Okey, Q siap-siap 9.4 kat loss 96 kalau nak pakai half day range. Okey, kurang-kurangnya kalau kata loss 2 point saja. Okey, kalau kata loss 2 point saja, so 2 point boleh dimaafkan kot. Okey, 2 point boleh dimaafkan kot. So macam kita cuba nasib lah. Okey, tapi kalau kata tak sempat, sebab ni dia break 1 point lah. Dia break 1 point lah kat 90. Tak ada nak tengok pun dia dah reverse dah. Okey, tak ada nak tengok pun dia dah reverse dah. Melainkan kawan-kawan Q lah kat 90 tu. 90-89 kalau Q tu dapat lah. Pahal lah dia duk suka keluar smart slack ni. Pull back 0.382 tak pecah ke atas. Okey, kalau tak pecah dia touch je, bila dia turun balik boleh masuk 87. Tapi sebab dia pecah, bila dia reverse balik 89 lah. Tapi kalau kata tak sempat 89, tunggu bawah ni. Tunggu bawah 85. Sebab apa? Takut dia dekat sini, dia tak pecah ni, dia tak boleh turun. Okey. Tengok dia pecah, dia tak naik dah atas 91. Kat loss dia 91. Kalau kata 84, kat loss dia sini. Faham? Kena faham yang tu. So yang tu je lah. Sama juga bila dia dah ada 1, 2, 3 pattern pun. Bila dia dah ada 1, 2, 3 pattern pun, sebenarnya point nak sell tinggal sini ya, 2874. Tapi kalau kata dia dapat cari balik, okey, tapi dia naik tadi 2874, macam ni memang saya tak masuk lah. Sebab dia sekadar touch. Saya suka dia naik, turun balik lagi sekali. Turun balik lagi sekali, second break. Tapi benda ni kena sabar kena sabar. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Okey, benda ni kena sabar. Kadang-kadang dapat. Tapi kalau kata yakin first break tu laju, boleh je nak masuk. Tapi saya suka tunggu second break lah. Saya suka tunggu second break. Sebab second break dia akan lebih banyak daripada first break. Okey. Dia turun mula-mula sampai 59. Okey. Tapi lepas tu, okey, cantik lah. Nampak cantik lah untuk half day range. Nampak cantik lah. 1, 2, 3. Dia naik. Okey, kalau kata atas 91, ni 0.191 pun 92. Dia naik atas ni, confirm dia nak naik. Okey, boleh stand by. Tapi sebab dia naik balik, dia tak pecah. So bila dia reverse balik, tengok 75. Kita tengok sini pecah kan, tapi dia tak pecah ke atas tu tak. So bila dia reverse balik, sell lah 74. TP1 68, TP2 60, TP3 trailing ke bawah. Tadi 74 sampai 49 dalam 25 point. So lebih 20 point. Bila lebih 20 point, kalau kata belum TP, ambil 10 plus point. Tapi kalau siapa yang berani mati, macam tadi saya memang tak berani lah 0.382. Sebab apa tau? Saya tak berani. Tengoklah candle sini 3 white soldier, betul sini bullish kau. Tapi mujur masa dia turun balik, dia buat bearish candle yang agak panjang. Okey, dia buat bearish candle yang agak panjang. Inilah yang dia kata dia lawan trend. Dia dah bagi kalah solid candle. Bila dia dah bagi kalah solid candle, pecah pula bawah. Okey, trend down. Dia pecah atas 0.382, tak pecah 0.1. Ni confirmation dia 7, cantik pula 75 dengan support mula tadi tu. Second break BO, masuk je lah.
Itulah cerita dah. Ada pula candle solid kena beat. Tunggu lagi. Tak ada. Itu cerita betul lah. Cerita betul lah ni. Okay, nak pakai half day range. Okay, nak pakai half day range. Faham kan apa yang kita buat? Macam mana nak pakai half day range? First kali, tengok 0.382, pecah dulu ke atas. Tak pecah 0.191 ke atas. So bila dia reverse balik, boleh sell below 0.618. Okay. Tapi kalau kata nak tunggu kat sini pun boleh, tapi atas 95 kena cut loss. Okay. Atas 95 ni dia dah masuk pullback intraday. Punya. Okay. Tu je. Okay. Tambah-tambah kalau dapat pecah ni, okay, tak confirm lagi bawah 85 ni boleh ke tak sebenarnya. Dia dah jadi 1 2 3 pattern. Dia naik balik atas 75, bila turun balik lagi sekali, sell lah 74. Okay, sell lah 74. Okay, setakat situ lah video untuk malam ni. Hak faham lah, tolong lah hak faham. Tak faham tanya saya. Kalau ada soalan yang pelik-pelik pun tanya. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.